إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, syukur kerana pada kali ini kita dapat sama-sama jumpa di surau kita untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, di mana pada kuliah yang lalu kita dah baca berkenaan dengan sebahagian daripada amalan atau sunnah Rasulullah SAW bersabit dengan bangun daripada tidur, termasuk membaca doa, bersiwak, kemudian kita berwuduk kebiasaannya, especially bila kita bangun daripada pagi, pada waktu pagi kita wuduk kan. Jadi dia sebutkan di sini sebahagianlah yang berkaitan dengan wuduk, walaupun tidak kesemuanya. Disebut berkait dengan wuduk hanya mencuci kedua tangan, kemudian itu saja, masuk air dalam hidung, keluar balik, itu saja. Malam ni kita nak masuk sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keluar dan masuk kamar mandi, sebenarnya berbalik pada hak awal wuduk tadi, mungkin kita boleh tengok balik tentang perkara-perkara yang disunnahkan dan amat-amat digalakkan berkaitan dengan hak awal wuduk lah. Mungkin si pengarang dia tak nak masukkan banyak kerana benda tu kita dah tahu. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kita tak tahu juga atau mungkin kita lupa, Tapi alangkah baiknya jika dia masuk lebih sikit lah berkaitan dengan wuduk, terutama perkara-perkara yang amat-amat digalakkan ketika kita berwuduk, kerana ia tidak hanya sekadar membasuh tangan dan memasukkan air ke dalam hidung. Sebenarnya banyak lagi hal yang lain, Bahkan kita perlu tahu antara ibadah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara detail jugalah ialah wuduk. Kalau kita lihat solat, walaupun banyak perintahnya dalam Quran. Dalam Quran, tuan-tuan, tak kurang daripada 5 perintah solat, di mana Allah Ta'ala menyatakan wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. 5 sekurang-kurangnya, itu hak ayat solat dengan zakat lah. Kalau ayat solat saja ada lagi, Jadi ada 5 kali Allah Ta'ala perintah solat dan zakat, dan Allah Ta'ala ajar pula bagaimana nak berwuduk, kerana nak solat kena wuduk. Allah Ta'ala ajar bagaimana nak berwuduk satu persatu lah, tidaklah semua kan. Tapi kira Allah Ta'ala ajar detail jugalah. Solat Allah Ta'ala tak ajar satu persatu. Ada perintah solat 5 ayat yang saya sebutkan tadi sekurang-kurangnya. Ada disebut akan qiyam, ada disebut tentang rokok dan sujud, walaupun banyak perkara lain tidak disebutkan, tapi hak basic tentang solat Allah Ta'ala sebut. Tapi Allah Ta'ala tak ajar solat macam Allah Ta'ala ajar wuduk. Solat satu persatu in sequence Allah Ta'ala tidak ajar. Kena qiyam dulu, after that kena rokok, after that kena i'tidal balik, ataupun after that kena sujud. Tak ajar kan. Dia sebut secara bertebaran dalam satu surah, kemudian satu surah yang lain, dan satu ayat lain. Berbeza dengan wuduk. Wuduk Allah Ta'ala sebut sekali saja dalam Quran. Itulah surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Tapi Allah Ta'ala ajar detail lah, satu persatu kan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. In kuntum junuban fatahharu
faman kana minkum maridan aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Itu ayatnya. Allah Taala kata, wahai orang yang beriman, bila kamu bangun untuk solat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala-kepala kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu. Dan kalau kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau bermusafir, kemudian tidak ada air, maka hendaklah kamu menggunakan debu-debu untuk bertayamum. Dan debu tanah itu mestilah sa'idan tayyiba, debu yang suci. Ya. Dan sapulah muka kamu dan tangan kamu. Mana Allah Ta'ala satu-satu aja. Ya. Dan ada banyak perkara-perkara yang disunahkan di situ. Ya. Nabi ajar in detail pula dalam peramalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi, bukan sekadar basuh tangan. Jadi kita tengok balik perkara yang baik itu. Jadi ia satu ibadah yang besar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dan mengajarnya kepada kita one by one dalam Quran. Jadi wuduk ni satu ibadah yang besar. Ya. Dan jika kita lihat akan kelebihan-kelebihan wuduk, sebenarnya kelebihan yang ada pada wuduk hampir tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Wuduk kan. Hatta kalau kita belajar dalam buku-buku fiqh dan hadis berkaitan dengan kelebihan wuduk, ya, ia banyak memuatkan tentang perkara yang baik untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Ya. Wuduk tanda keimanan, wuduk adalah separuh daripada keimanan. Esok-esok akhirat Allah Ta'ala, Nabi SAW kenal kita dengan sebab wuduk. Ya. Wuduk, esok-esok dipakai perhiasan kepada ahli syurga, ikut wuduk. Makin banyak tempat wuduk, makin banyaklah perhiasan kita pakai. Tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu. Dan Sahih Bukhari ataupun Muslim pada Abi Hurairah, Nabi kata, banyak mana perhiasan kita pakai pada hari kiamat bergantung kepada banyak mana anggota kita disentuh oleh air wuduk. Sebab itu digalakkan italatul ghurrah, bila berwuduk lebih-lebihkan sedikit. Ya. Tapi jangan banyak sangat pula. Kalau basuh muka tu, sampai telinga sikit, lebih sikit. Basuh tangan hingga ke siku, lebih sikit sampai ke tengah lengan. Kalau sapu kepala tu jangan sapu sikit saja, sapu keseluruhan kepala. Basuh kaki biar lebih sampai setengah betis. Jangan basuh sampai lutut pula. Kan? Kurang tak boleh, lebih sangat pun tak boleh. Lebih sikit tak apa. Ya. Esok pada hari kiamat, umat aku akan dibagikan wajahnya ataupun badannya bercahaya kerana daripada wuduk. Ya. Inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sahih Bukhari, Nabi kata sesungguhnya umat aku akan dibagikan bercahaya daripada kesan-kesan wuduk. Ya. Faman istata'a minkum ayutil ghurratahu falyaf'al. Siapa yang boleh memanjangkan atau melebihkan tempat wuduknya, maka lakukanlah. Ya. Jadi ada banyak tu. Ya. Sebab tu kita kena sentiasa dalam keadaan wuduk. Ya. Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira amalikum as-salah walan yuhafidhu ala wudu'in illa mu'min. Wuduk ni dia tanda seseorang itu beriman. Sebab tu wuduk ni bukan hanya kerana kita nak solat, tapi biar kita berada dalam wuduk setiap masa. Nabi kata, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kamu dan jangan kamu berkira-kira untuk melakukan ibadah. Dan ketahuilah bahawa sebaik-baik amalanmu ialah solat. Dan tidaklah menjaga solat itu, melainkan orang itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Hadis Ibnu Majah daripada Sauban. Bila bi Abi Rabah, Nabi bila ditunjukkan syurga kepadanya, dikatakan pada malam Isra' dan Mi'raj. Ya. Dikatakan juga ia berlaku ketika Nabi tidur, Nabi bermimpi. Ya, khilaflah ulama di situ. Walaupun bagaimanapun, hadis itu menunjukkan bahawa Nabi dibawa ke syurga, kemudian Nabi dengar tapak kaki Bilal. Nabi tak nampak, Nabi dengar. Duf. Duf ni bila berjalan bunyi keduk, keduk, keduk. Tu orang Arab kata duf. Bunyi duk, duk, duk. Dia panggil duf. Ya.
Kompang pun atau rabana disebut sebagai duf. Kita ketua dup ni, dup panggil duf. Nabi pun tanya Bilal, aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Sami'tu duf na'laika fil jannah. Hadis ni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Aku dengar tapak kaki kau dalam syurga ni. Ya, hadis Bukhari daripada Abi Hurairah. Apa yang kamu buat yang terbaik dalam Islam? Ada riwayat bila kata aku tidak berwuduk melainkan aku solat 2 rakaat. Ya. Ada riwayat bila kata ma asabani hadasun qattun illa tawaddatu indaha. Aku tidak berhadas melainkan aku mesti berwuduk. Asal ada hadas je wuduk. Asal ada hadas je wuduk. Asal ada hadas je wuduk. Ya. Jadi menggabungkan kedua-duanya, bila ni perangai dia asal ada hadas je wuduk. Asal wujud je solat. Ya. Jadi Nabi telah dengar akan tapak kaki Bilal dalam syurga kerana beliau ada seorang yang menjaga wuduknya setiap masa. Jadi asal ada hadas je dia ambil wuduk, ya. Jadi ia satu ibadah yang amat penting, ya. Personally saya kadang-kadang sembahyang tak ambil wuduk pun masa dah ada wuduk lah. Ya. Yalah, kita nak sembahyang Zuhur pukul 1 suku kan. Kadang-kadang pukul 12.30 kita dah ambil wuduk lah. Lalang kan dah masuk tanda, ambil lah wuduk sekali. Ya tak? Memanglah ada masa-masanya kita wuduk untuk solat, tapi ada masa-masanya memang kita berwuduk bukan untuk solat, untuk semata-mata berwuduk, ya. Jadi amat-amat digalakkan supaya kita sentiasa dalam keadaan wuduk, ya. Baik, malam ni kita nak masuk yang kedua lah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kamar mandi, ya. Masuk bilik air, ya. Ataupun orang Arab panggil al-hammam, ya. Bilik air, bilik mandi, ya. Istilah moden dia panggil ghurfatul ma', bilik air. Samalah, ya. Ghurfah mana bilik, al-ma' mana air, ya. Baik. Bilik air memang kita masuklah, ya. Kerana banyak tujuan. Kita nak qada hajat, kita nak membersihkan diri, nak berwuduk atau mandi atau seumpamanya. Ya. Jadi of course lah di sana ada adab-adabnya. Ya. Hatta dalam fiqh memang ada bab yang disebut sebagai bab qada al-hajah, bab qada hajat. Sebagian besar para fuqaha menyatakan bab al-istitabah, sama aja. Bab menyucikan diri. Ya. Ada juga sebahagian atau segelintir daripada mereka menamakan bab ini sebagai babul istinja. Sama saja. Istilah tak ada apa, kan? Ya. Bahkan kalau ada istilah-istilah atau nama-nama yang lain, tidak ada masalah. As long as ia merujuk kepada perkara yang sama, ya. Okey je. Dan ia datang awal. Dalam buku-buku fiqh kebiasaannya bab qada al-hajah sama ada ia datang pada bab yang kedua atau bab yang ketiga selepas babul miyah, bab air. Kita belajar dalam fiqh kitab taharah, mula-mula sekali sebelum kitab solat. Ya, kitab ni mana bab yang besar lah, ya. Dalam kitab taharah tu ada 11 atau 12 bab yang lain, dimulai dengan bab air, babul miyah, the chapter of water. Kemudian kita belajar bab yang kedua ni, bab qada al-hajah. Kadang-kadang ulama dia bab main bab bekas-bekas air dulu. Air, bekas-bekas air, yang ketiga baru bab qada hajat. Ya. Allah Ta'ala suruh solat, nak solat kena wuduk. Allah Ta'ala suruh juga. Wuduk kena dengan air. Pasal wuduk-wuduk ni mana basuh? Al-wudu'u lughatan al-ghaslu. Wuduk-wuduk ni secara bahasa ialah basuh. Orang Arab bila nak suruh basuh, dia akan kata wuduk. Tawadda', basuh. Ya, secara bahasa lah. Mana secara
penggunaan orang Arab di kalangan mereka. Ya. Sebab tu di sisi sebahagian para ulama, kalau sentuh kemaluan dia tak ambil wuduk balik. Sebab apa? Sentuh tu dia kata wuduk tu wuduk basuh tangan je. Kalau sentuh kemaluan, lagi basuh tangan je. Kan? Pasal Nabi kata, bila kamu sentuh wuduk lah. Wuduk sini, wuduk bahasa dia kata. Yang ni basuh tangan saja. Apa nak ambil wuduk macam biasa. Kan? Tu bukan kentut pun dia kata. Anggota itu macam anggota-anggota yang lain juga. Apa beza? Tak ada beza pun. Sentuh najis tak payah wuduk balik dia kata. Sentuh benda tu nak wuduk balik. Pasal apa? Contohnya lah ya. Wuduk mana basuh ya? Secara bahasa. Secara syarak, baru kita kata membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Basuh juga tapi panjang sikit. Itu secara syaraknya. Ya. Maksudnya kalau kita basuh tangan saja, ia bukan wuduk secara syarak, ia hanya wuduk secara bahasa. Kalau kita basuh muka saja, ia bukan wuduk secara syarak, ia wuduk secara bahasa. Asal basuh saja wuduk lah tu, tapi secara bahasa. Ya. Jadi bila Allah Ta'ala suruh basuh, faghsilu, basuhlah, wuduklah, mana mestilah guna air. Ada orang basuh guna selain air? Tak ada kan? Dia basuh air. Orang Arab macam orang Melayu juga bila sebut basuh, bahasa dia lah. Bahasa Arab dia panggil wuduk atau ghusl. Ighsal, mana basuh. Basuh mesti dengan air, tak payah cerita. Budak kecil pun tahu, bila sebut basuh mesti dengan air lah. Tak payah tanya, basuh dengan apa ni? Basuh dengan air lah, basuh dengan apa? Kalau kita suruh basuh, ambil ni pergi basuh. Takkan anak kita nak tanya lagi kot, maka penampar lah. Tanya basuh dengan apa, bah? Mestilah basuh dengan air. Tak tanya lah kan. Jadi air tu mesti diletakkan dalam bekas. Ke air tak ada bekas. Macam mana kita ambil air? Mestilah bekas kan. Dalam baldi, dalam cawan, dalam macam-macam lah. Air diletakkan dalam bekas. Allah Ta'ala suruh wuduk, mesti air yang bersih, air yang mutlak, air yang tahur. Habis itu air duduk dalam bekas. Bekas pun kena suci jugalah. Kalau bekas itu kotor, air pun jadi kotor. Jadi wuduk tidak sah. Sebab tu dia bab itu diutamakan. Bab air, bab bekas-bekas air. Kerana air mesti yang bersih dan diletakkan dalam bekas yang bersih. Baru mari bab qada hajat. Sebahagian lah ya. Sebahagian dia mari bab qada hajat dulu. After that baru dia mari bab air. Ya. Bab bekas-bekas makanan. Okey je ya. Menunjukkan bahawa pentingnya qada hajat. Kerana ia kembali kepada kes yang sama. Kalau qada hajat tak bersih, tak betul, wuduk kita pun tak sah. Sembahyang kita pun tak betul. Ya tak? Tak sah lah. Pasal ada najis. Ibadah mesti dibersihkan daripada bukan hanya hadas. Wuduk tadi hadas lah. Tapi juga najas. Yang ni najis. Ya? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Muddassir, Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Bertakbirlah kepada Tuhanmu, yakni solat. Dan sucikanlah pakaian-pakaianmu daripada najis. Jadi nak sembahyang, pakaian kena najis. Dalam ayat ni, ayat lain Allah Ta'ala kata tempat solat tu kena bersih. Al-buqa', tempat kita solat tu. Ya. Auhayna ila Ismail wa Ibrahim an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya membersihkan Masjidil Haram daripada perkara yang najis. Kerana Masjidil Haram tu masjid, tempat solat. Jadi tempat pun kena bersih juga. Tubuh badan of course lah. Ya? Kena bersih. Takkan pakaian bersih, tempat solat bersih. Badan kita ada najis pula. Tak istinja contohnya. Tak mungkin lah ya. Jadi amat penting sekali ya. Cuma kita bukan nak fokus batu tu dalam ilmu fiqh lah ya. Ini kita nak sentuh-sentuh begitu. Baik, bila kita belajar bab qada hajat, nombor satu sekali ialah kita belajar tentang kepentingan qada hajat. Oh, ada kepentingan juga qada hajat ni. Berak je pun. Kalau kepentingan wudu, banyak tu. Ada berbelah-belah lah. Diampunkan dosa. Wudu diampunkan dosa. Every time kita wudu, gugur dosa kita.
Basuh muka, gugur dosa muka kita. Apa yang ada kat muka kita? Mata kita tengok benda haram. Mulut kita bercakap benda haram. Gugur belaka. Basuh tangan pula, gugur Nabi kata. Idza ghassala wajhahu kharaja khati'atuhu. Nabi kata macam mana? Idza ghassala wajhahu kharajat khati'atuhu min wajhihi ma'a akhiril ma'. Bila kita basuh muka, keluarlah dosa kita daripada muka-muka kita. Setengah riwayat, daripada matanya, kedua matanya, bersama air. Basuh tangan pula, gugur kan. Tangan ni kadang guna benda yang tak haram juga. Guna kekerasan. Kharajat, idza ghassala yadayhi, kharajat khatayahu min yadayhi. Macam mana hadis tu? Saya tak ingat. Tapi Nabi kata bila basuh tangan, keluarlah dosa-dosa tangan yang digunakan untuk kekerasan bersama air yang paling akhir. Macam tu lah ya, sampai basuh kaki. Sampai ujung tu Nabi kata, hatta kharaja naqiyyan minaz zunub. Sehingga selepas wuduk itu, bersihlah dirinya daripada dosa-dosa. Dia cuci dosa tu wuduk ni. Cuci dosa. Ya. Sebab itu sebahagian fuqaha dalam mazhab Hanafi, dia kata Abu Hanifah pernah satu hari dia nampak air wuduk yang orang ambil wuduk kat kolah tu, tempat wuduk tu kotor, hitam macam tu lah. Kerana air itu air dosa. Allah Ta'ala alam betul tidak. Kalau betul karamah dia lah kot. Kan? Tidak mustahil. Tapi nak cerita begitu ya. Ada kepentingannya. Wuduk of course banyak kepentingannya. Diampunkan dosa ya. Mengangkat darjat kedudukan kita di sisi Allah sentiasa terangkat bila mana kita sentiasa berwuduk kepada-Nya. Wuduk ni ibadah yang besar tau. Tiap kali wuduk ampun dosa of course lah. Darjat pun terangkat. Ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa' bihi darajat. Qalu bala. Nabi kata isbaghul wudu' 'ala al-makari. Dan Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat darjat-darjat kamu. Sahabat kata, naklah ya Rasulullah. Isbaghul wudu' 'ala al-makari. Menyempurnakan wuduk ketika kamu tidak suka. Bila? Ketika sakit, ketika sejuk, ya. Jadi menyempurnakan wuduk ni mengangkat darjat kita di sisi Allah. Kedudukan kita lah. Darjat ni makna kedudukan. Cuma kedudukan kita di sisi Allah tak ada siapa tahu. Tak ada siapa nampak. Betul tak? Allah je tahu. Tapi kedudukan dunia memang kita nampak. Jawatan nampak, pangkat nampak, dia ni menteri. Dia ni pengarah, nampaklah kedudukan. Ataupun orang kata darjat-darjat dunia tu, pasal dunia ni, darjat dunia ni manusia yang bagi. Memanglah manusia nampak darjat Allah ni, Allah yang bagi. Manusia mana boleh nampak? Ya. Baik. Nah, jadi ada kepentingannya. Ada kepentingan juga. Ada ya. Tuan-tuan boleh buka dalam surah At-Taubah ayat yang ke-108. Allah Ta'ala kata, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Sunan Abi Daud bila diturunkan ayat tu, Allah Ta'ala berfirman, di kalangan mereka ada lelaki-lelaki yang suka bersuci. Dan Allah Ta'ala suka orang-orang yang bersuci. Ayat umum begitu je. Tapi Nabi tahu ia diturunkan kepada orang-orang Quba. Sahabat-sahabat baginda yang berada di sana. Kerana mereka telah bersuci dengan baik sekali. Jadi Nabi pun pergi tanya, ya ahla Quba, ma sana'tum? Qad ahsanallahu ilaikumus sana'. Wahai ahli Quba, apa yang telah kamu buat? Allah Ta'ala telah memuji kamu dengan baik sekali dalam Quran. Ya. Ingat kau, mungkin sebab mereka wuduk bagus kot. Atau sebab mereka mandi wajib okey kot. Sebab tu Allah Ta'ala puji. Rupanya sebab istinja. Faqalu inna kunna nutbi'ul hijarat. Faqalu inna kunna idza stanjayna nutbi'ul hijaratal ma' atau kama qala. Mereka pun berkata, sesungguhnya kami bila kami beristinja, kami akan beristinja dengan batu selepas daripada air. Maknanya selepas dia istinja dengan batu,
dia istinja dengan air. Ya? Menggabungkan kedua-duanya untuk menghasilkan kebersihan yang lebih baik. Mana dia basuh dengan air, dia basuh dengan batu pula. Sorry, dia basuh dengan batu, dia basuh dengan air pula. Sebab itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, istinja yang paling baik ialah menggabungkan kedua-duanya. Guna batu dulu, lepas tu baru guna air. Base kepada hadis itu. Tapi ada riwayat yang lain, sahabat Nabi yang berkata, inna kunna nastanji bil ma. Sesungguhnya kami beristinja dengan air saja. Ada dua riwayat lah ya. Yang kata satu riwayat istinja dengan batu dulu, after that bawa air. Ada riwayat dengan air saja ya. Walaupun dari sudut riwayat itu adalah sikit sebanyak perbahasan sanadnya, sahih atau tak. Tapi ada disebutkan begitu tentang sebab nuzul ayat berkenaan ya. Tapi lepas ni jangan pula maksud tanah buat batu pula. Ustaz ajar sebaik-baik istinja ialah batu dan air. Waktu paling standard dalam mazhab Syafi'i. Tak payahlah. Ya. Air sudah memadai. Pasal ada riwayat air saja pun. Ya. Maksud kepada istinja ialah bersuci dengan bersih. That's it. Guna batu ke, guna air ke, guna batu dengan air ke, atau kalau guna benda-benda lain pun. Ya. Maksud kepada istinja ialah menyucikan daripada najis. Dengan apa-apa alat yang dibenarkan oleh syarak. Hak paling top air lah. Ya. Ataupun batu. Kalau tak ada air dengan batu, dengan apa-apa yang boleh menghilangkan najis. Kerana maksud kepada istinja itu ialah menghilangkan najis. Ya. Dengan kayu tak? Kayu boleh. Dengan plastik tak? Plastik pun boleh. Dengan besi tak? Besi pun boleh. Ya. Janji benda tu diharuskan oleh syarak. Ia mesti kering, ia mesti boleh menghilangkan najis, ia mesti ya. Tak kisahlah ya, janji boleh hilang. Ya. Macam saya sebut dulu pasal siwak lah. Siwak ni, alat siwak ni tak ada masalah nak guna alat apa pun. Guna kayu ke, guna besi ke, guna apa ke, guna buah gigi ke, as long as mulut kita dibersihkan. Ya. Cuma zaman Nabi dia guna kayu siwak, dia panggil. Ya. Tapi dalam hal awal kebersihan ni, yang mana lebih mudah, iaitu yang terbaik sebenarnya. Tak perlu kita menyusah-nyusahkan, ya. Ataupun kita tak apa boleh je nak siwak guna kayu siwak, tak nak guna burugi, okey je. Kerana sebahagian ulama juga menggalakkan kayu siwak kalau ada. Tapi sebahagian fuqaha yang lain menyatakan bahawa apa-apa yang boleh kita guna. Ya. Kerana siwak ni bukan hanya pada kayu siwak. Boleh je. Dapat pahala lah insya-Allah ta'ala. Cuma Nabi zaman tu kayu tu je ada. Berus tak ada. Ha? Kalau berus ada, mungkin Nabi akan guna berus. Nabi tak guna kayu. Pasal alat kan. Ya. Zaman Nabi, Bilal nak azan naik atas bumbung. Hari ni tuan-tuan nak azan, panjatlah atas bumbung. Tak payah pakai mic. Ini alat. Kita nak kena faham. Alat. Wasilah. Mak saya kata tool and instrument. Dia boleh berubah mengikut pengembangan zaman. Ia bukan ibadah pada benda tu, tapi kepada maksud tu. Kan? Maksud kepada siwak ialah cuci mulut tu. Bagi harum. Tak bau busuk. Apa-apa alat yang digunakan, dia sudah tertakluk. Dan ia berbeza mengikut zaman-zaman tertentu. Ya. Baik. Kat mana tadi? Jadi, nak cerita dalam surah itu dan ayat itu, surah At-Taubah ayat 108, Allah Ta'ala memuji orang yang beristinja dengan betul. Istinja ni juga adalah satu ibadah rupanya. Maknanya kalau kita istinja, bersih daripada najis, dapat pahala. Masya Allah. Ya. Dayuk kencing dapat pahala juga. Ya. Sebab itu kata Ammar bin Yasir dan Sahih Muslim, kerana Nabi yu'allimuna kulla syai'in hatta al-khara'ah. Adalah Nabi SAW. Nabi kami telah mengajarkan segala-gala kepada kami. Walaupun sekadar benda yang bersabit dengan al-khara'ah.
yakni qada al-hajat. Cara nak berak kencing pun diajar kepada kami. Ya. Nabi ajar pada kami jangan guna tangan kanan. Nabi ajar pada kami macam-macam lah ya, disebut oleh Ammar bin Yasir. Ya. Mana berpahala lah benda tu. Ibadah juga. Ya. Baik. Kepentingannya. Ya, mungkin ada lagi lah kepentingan yang lain. Jadi Allah Ta'ala menurunkan satu ayat untuk nak memuji orang-orang yang beristinja dengan betul. Kalaulah istinja pun dipuji oleh Allah, apatah lagi dengan pembersihan yang lain. Ya. Maksudnya betapa Islam adalah satu agama yang amat-amat mementingkan kebersihan. Ya. Okey, sunah-sunahnya adalah pertama, masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Saya sebut tadi bab qada hajat kan. Biasanya para fuqaha dia akan bahas nombor satu sekali makna qada hajat. Yang kedua, hukum qada hajat. Hukum qada hajat ni adalah wajib di sisi majoriti, tapi ada sebahagian dia kata tidak wajib. Ya. Umpama yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata istinja itu tidak wajib. Maksudnya kalau dia kencing, dia tak basuh, tidak berdosa dan sah solatnya. Ya. Selagi mana najis itu tidak pergi jauh daripada tempat keluar ia. Mana kalau dia kencing, dia tak pergi jauh. Dia duduk main kat tu je. Kecuali kalau meleleh, kena basuh lah. Ya. Kalau najis sekadar berada pada anggota, tempat dia keluar, maka tidak wajib beristinja. Tak wajib basuh. Kencing sama, berak pun sama. Berak ni kalau keluar tahi, dia duduk kat situ je. Kawasan sekitar. Dia disebut sebagai halaqatul dubur. Mana kawasan sekitar kan. Tempat keriput tu. Dia tidak wajib. Adapun majoriti mengatakan ia wajib. Siapa yang tidak beristinja, ia berdosa. Solatnya tidak sah. Dalam mazhab Hambali, wuduknya pun tidak sah. Kita sah. Kita kencing, tak basuh kencing. Wuduk dulu. Mana tahu kan. Lepas tu baru basuh kencing. Kita sah wuduk kita. Ya, tapi makruh lah. Kerana adalah kita mendahului istinja before wudu. Tapi kalau Hambali tak sah. Mesti bebas dulu. Daripada najis istinja itu, baru berwudu. Ya. Jadi wajib lah ya. Adalah hadis-hadisnya itu belajar fiqh lah ya. Tapi nak cerita. After that kita akan belajar tentang kepentingan istinja. Kepentingan dari sudut nas Al-Quran hak tadi lah. Kepentingan dari sudut hadis-hadis Nabi. Nabi kata tanazzahu 'anil baul fa inna amma ta'azabil qabri minhu. Hadis At-Tabrani pada Anas bin Malik. Bersucilah daripada kencing, kerana sebahagian besar Nabi kata azab dalam kubur ialah kerana kencingnya. Ya. Jadi sebagai ulama kata dia tidak istinja. Siapa-siapa tidak istinja akan dia azab. Sebagai kata pula bukan tidak istinja. Kencing tu dia tak jaga sampai kena pakaian dia. Jadi pakaian dia itu menyebabkan dia tidak sah solat. Ya. Tafsir macam-macam, tapi balik kepada yang basic, al-baul, yakni air kencing tu. Jadi bila kita kencing, of course lah kita istinja kerana majoriti mewajibkannya, dan pastikan air kencing kita tidak terpercik hingga terkena pakaian kita. Ya. Kalau sikit-sikit, kadang-kadang percik ni kita tak nampak. Kita dah salat seluar kita tu sampai ke lutut. Tapi kalau percik lagi, kita kadang-kadang tak perasan. Kan? Betul tak? Sebab itu percikan-percikan kencing yang kita tidak sedar, ia adalah termasuk dan najis-najis yang dimaafkan. Ya. Rasyashul baul minan najasatil ma'fu anha. Atalah standard mazhab Syafi'i, Az-Zuhaili menukilkan percikan-percikan kencing adalah najis yang dimaafkan. Ya. Jadi tak perlulah kita tilik seluar kita. Kena tak kencing tadi? Tak payahlah. Nak masuk tu lipatlah kaki seluar, takut terpercik. Tapi hari ni mungkin tak percik kot. Bagi kita kencing lah mangkuk kan. Mungkin tak percik lah, mungkin lah. Tapi elakkanlah dari terpercik. Terpercik dalam arti kata kita nampak lah. Kadang-kadang ialah air, titisan air ni dia ada yang besar, ada yang kecil. Kita tak perasan. Tak. Kadang-kadang percik juga, kadang-kadang tu. Mesti percik punya. Tapi ia dimaafkan ya. Hak tak bolehnya kita biarkan begitu sehingga memang terpercik. Itu tak boleh lah. Najis begitu tak dimaafkan ya. Sama juga bila kita dah kencing, kan, kita dah basuh, kita dah
Istibrak ni maksudnya kita lurutlah 2 atau 3 kali, atau juga disebutlah istilah fiqh sebagai natar, untuk nak menghabiskan najis yang keluar. Tapi jangan sampai 10-15 kali pula urut kan. Itu was-was pula. 2-3 kali cukup. Lepas tu dah. Lepas tu nanti jangan pergi cium seluar dalam pula. Cium-cium, alah ada bau hancing. Ada juga, ada ustaz tu dia mengajar. Dia kata kita ni banyak solat tak sah. Tak percaya nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan cium seluar dalam tuan-tuan. Kalau tadi tuan-tuan kencing, kadang air kencing dia keluar lagi setitik 2. Cuba cium betul-betul dia kata. Oh ya ustaz, cium seluar dalam. Saya dulu zaman sekolah, cikgu ni betul-betul ustaz lah terutamanya. Dia marah kat kita kalau kita suka cium benda-benda busuk. Kita budak-budak kan. Suka lepas basuh berak cium tangan. Mau lagi tak? Jangan. Cium benda-benda busuk ni kalau kita belajar, dia boleh melembabkan otak. Ni. Jangan cium lah. Dah basuh berak, basuh tangan. Kalau ada sabun, gunakan sabun. Dah. Jangan cium lagi. Ya. Kan? Suka cium tangan lepas basuh berak. Budak-budak dulu memang kita buat. Jadi sama kes ni pun. Apa pasal pergi suruh orang cium seluar dalam pula? Seluar dalam tu dah lah busuk. Kan? Bengap kita nanti jadi. Ya. Kalau keluar sekalipun, dimaafkan. Dan kita tak perlu semak pun. Tak perlu. Jangan buat begitu. Ya. Dia kata hari ni ramai orang sebenarnya tak sah. Ya. Kerana bila dia kencing, air kencing keluar lagi. Setitik 2 pun tak boleh, dia kata tak sah. Tak percaya balik nanti cium seluar dalam. Kalau bau hancing, kena qada lah balik semayang apa gitu ni. Kita kencing, kita basuh, that's it. Kalau dia keluar pun, ia najis yang dimaafkan insya-Allah. Itu termasuk dalam umum al-balwa, benda yang tidak dapat dielakkan. Tuan-tuan ingat kalau tuan kencing, tuan-tuan dah basuh, dia tak keluar lagi ke? Keluar kadang-kadang tu. Ya. Berdehem keluar tai pula kan. Berdehem ni ada ulama mengharuskan, ada juga menggalakkan, dia panggil at-tanahnuh. Dan ada sebahagian tidak galakkan. Kerana pertama itu tidak sahih. Yang kedua, tak bagus juga kan. Asal bunyi dehem tu orang Islam dah tu lah tandas. Boleh je, tapi nak berdehem boleh. Sama juga dengan lurut kemaluan. Istibrak tu sebahagian menggalakkan, sebahagian mengharuskan, dan sebahagian memakruhkan pun. Ada sebahagian ulama dia kata kencing, terbasuh, that's it. Tak perlu nak urut, tak perlu nak berdehem. Yang lebih keluar tu, itu bukan urusan kita. Dia termasuk dalam umum al-balwa. Tapi saya tak nafikan, majoriti menggalakkan kita natak, yang dia mengurutkan kemaluan kita. Ataupun sekurang-kurang kita boleh berdehem juga. That is okay. Kadang-kadang ulama larang ni, dia takut kita pergi kepada was-was. Memang. Betul tak? Lurut tengok. Keluar lagi kedok. Lurut 3-4 kali dah dia keluar pun. Kita pun tak tahu dia keluar tak keluar, itu bukan urusan kita. Itu dia punya urusan, lantak dia nak keluar tak keluar. Tapi jangan pergi cium seluar dalam. Ada seorang ustazah tu dia kata sama juga. Perempuan ni ramai tak sah solat dia kata. Pasal apa? Pasal bila pergi ke pasar raya, keluar 3-4 jam, bila masuk waktu solat, dia tak basuh kemaluan dia. Dia sekadar berwuduk sahaja. Dia kata basahan-basahan yang keluar daripada faraj, termasuk macam keputihan, ya, lelehan-lelehan faraj tu, dia kata kadang-kadang bukan keputihan pun, kadang bukan lelehan pun, tapi dia basah kan. Itu dipanggil apa dia panggil istilah fiqh, dia panggil apa? Saya tak ingat. Tapi basahan faraj lah. Dia panggil al-balal. Najis tak najis, ulama tak sepakat. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun sebahagian kata najis, sebahagian kata tidak najis. Sebaik-baiknya basuh, tapi kalau tak basuh pun tak apa, ya. Maksudnya kalau dia sekadar berwuduk, that is fine. Okey je. Tapi kalau dia ialah takkan sekadar masuk tanah nak basuh kemaluan je. Bukan nak kencing. Kalau kencing tak apa kan. Pergilah kencing. Bila kencing memanglah basuh kemaluan.
Tapi takkanlah sekadar nak masuk tandas, nak masuk kemaluan je kot. Kencing tidak, apa tidak kan. Ya. Dari isu-isu seumpama itu tak perlu ambil pusing. Jangan kata tak sah lah, itulah inilah. Kan? Merusingkan orang awam pula. Aku dah lama buat benda ni. Nak kena qada balik ni. Kan? Dia benda-benda yang tu yang terlalu furuk. Tak ada nas pun. Masing-masing beri pendapat di atas ijtihad masing-masing. Ya. Walau bagaimanapun, basuh okey. Tapi kalau tak basuh, tak apa. Tapi, mengikut pengajian saya, pendapat yang paling kuat ialah tidak najis. Kerana tidak ada dalil. Najis ni, asal-asal suatu itu adalah harus. Itu kaedah para ulama lah. Kalau kita belajar detail lagi. Benda najis ni benda yang dinaskan sahaja. Benda yang tidak dinaskan, dia tidak najis. Kerana asal-asal sesuatu adalah suci. Melainkan ada bukti ia najis. Ya. Bukti yang paling jelas dalam syarak ialah Quran dan hadis lah. Kalau Quran kata benda ni najis, Nabi kata benda najis, itu najis. Kalau Nabi tak sebut, Quran tak sebut, dia bukan najis. Habis tu kata najis tu, ijtihad lah. Ulama kata ia najis kerana ia keluar daripada kemaluan. Kemaluan ni kadang kita kencing, kita itu, kita ini kan. Jadi tempat dia tu tempat najis. Maka ia najis. Sebagian kata tidak najis. Dan itu pendapat yang kuat. Kenapa? Kerana najis mesti dinaskan. Kalau ia tidak dinaskan, walaupun dia keluar daripada tempat kemaluan bahkan, ia bukan najis. Ya? Air mani keluar daripada tempat kemaluan. Tapi kenapa dia bukan najis? Ada ulama kata najis. Tapi majoriti kata tidak najis. Pasal apa? Air mani keluar kot. Kau keluar ke mana? Keluar ke telinga. Keluar ke tu juga kan? Tapi air mani suci. Nabi tak basuh air mani. Nabi menyentalnya saja. Ya, dasar Bukhari atau Muslim daripada Aisyah. Nabi sental saja. Sental dengan tangan, tanya-tanya gitu je. Kat kain dia. Nabi tak basuh. Air mani tak najis. Boleh pula. Contoh. Jadi pendapat kata tidak najis itu lebih kuat. Jadi kalau kita nak ambil benda tu najis, ambil tu diri awak je lah. Awak basuh lah. Orang yang tak nak basuh. Jadi jangan duk kata tak sah itu. Sikit-sikit tak sah. Sikit tak sah. Sialah tuan-tuan. Kan? Ya. Susun surah dalam ya. Pelik. Orang tak buat kerja. Kat situ pun dah nampak lah. Faith tak kuat. Faith tak kemas lah. Kalau sorry tu saya lah. Kalau ustaz ajar sampai benda macam tu, dia faith tak kuat. Kalau dia belajar faith pun belajar hak basic je. Belajar faith jawi lama ke. Kan? Dia tak pergi kepada faith-faith yang mendetail. Yang berasal pada dalil dan juga usulul fiqh. Usul fiqh ni macam mana? Tu sebut umul balwa tu dalam usul fiqh. Benda-benda ni kita tak boleh kawal. Dan Islam pun tidak menyuruh kita supaya menyusah-nyusahkan. Kalau macam tu, itu saya kata najis mesti keluar. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Paling mudah nak faham. Istinja dengan batu ni bersih ke? Pasal apa? Dibolehkan? Najis ni simple. Nabi tuan-tuan, anjing masuk dalam masjid dia, Nabi tak simbah pun air, Nabi tak basuh pun masjid dia. Kan? Tu kita belajar dalam bab najis, baru kita nampak. Oh, jadi bab najis ni janganlah kita fobia sangat. Tidak jadi was-was itu masalahnya tu. Baik. Jadi kita belajar kepentingan qada hajat. Kita belajar pula apa disebut sebagai perkara yang disunahkan ketika qada hajat. Ya. Kemudian kita belajar perkara yang dimakruhkan ketika qada hajat, dan kita belajar juga perkara yang diharamkan ketika qada hajat. 3 benda itulah. Pertama disebut sebagai al-masnunat. Yang kedua disebut sebagai al-makruhat. Dan ketiga disebut sebagai al-muharramat. Perkara yang haram. Ya. Yang haram tidak banyak lah. Yang makruh pun tidak banyak. Selebihnya itu adalah yang sunnah. Ya. Sebahagianlah dia nukis sini. Saya ingat tak banyak kot. Ya. Sunnah yang pertama, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Itulah hal ehwal bila kita masuk ke tempat-tempat yang tidak elok lah, seperti bilik air, apa lagi tempat yang tidak baik. Tempat tidak baik ni bukan makna tempat maksiat ya, tapi tempat yang melibatkan hal-hal yang kotor ya. Masuk tandas memang dinaskan masuk kaki kiri. Kalau ada perkara-perkara lain atau tempat-tempat yang seumpama tandas, seumpama bilik air, seumpama tempat kita qada hajat,
maka boleh digunakan. Ya. Tapi hak Nabi sebut ketika qada hajat saja. Yang disebut sebagai al-khala'. Al-khala' ni tempat berak lah. Tandah lah kita kata. Tandah zaman dulu bukan macam tandah zaman sekarang. Ya, sekarang cantik tandah tuan. Betul tak? Oh, comel tandah dengan tile dengan apa kan. Kalau tandah di hotel tuan-tuan, ya, kadang-kadang boleh tidur kat dalam tu. Ya. Tandah lebih besar daripada surau lah ya. Kita zaman kecil-kecil dulu pun, hatta saya pun tuan-tuan, mana tanah kita? Saya dulu dekat sini telaga tempat kita mandi. Ada dalam 10 buah rumah memang mandi kat telaga tu, ambil air minum kat telaga dulu. Kita tak ada paip dulu, tahun 80-an kat Kelantan mana ada paip. Okay. Dia ada telaga. Telaga ni 5, 6, 7 buah rumah. Telaga ni 5, 6, 7 buah rumah. Rumah saya sekali pula. Dekat dengan tandas tu, dekat tak dekat lah, jauh juga, tapi dekat juga. Ada tandas yang dipacak-pacakkan dengan pelepah kelapa. Itu untuk kencing je. Selalu dia bawa ikut jalan. Aduh. Ini kalau lalu jalan tu bawa hancing. Pasal dia lubang, dia tepi jalan lah. Telaga kita orang tu tepi jalan. Sebelah telaga tu ada tempat kencing. Letak kayu je. Pijak atas kayu tu kencing. Air tu dia akan keluar pergi ke jalan. Ya. Jalan tu sama air kencing tu lah kot. Memang itu tanah zaman dulu pakai pelepah tamar kan. Pelepah kelapa ya. Zaman Nabi dulu tak tahulah macam mana bila air dia. Tapi sebagai besar juga Nabi dan para sahabat bila istinja dia di tempat lapang lah, padang pasir kan. Ya. Jadi bila kita nak masuk bilik air, nak masuk tandas atau tempat-tempat seumpama itu, tempat kita buang najis, seumpamanya masuk dengan kaki kiri dulu lah ya. Kalau keluar dengan kaki kanan. Kalau tempat tu tak ada tandas, tanah lapang lah macam zaman Rasulullah SAW yang disebut sebagai as-sahra, maka sama juga. Mana kalau kita nak berak sini kan, kita dekat tu kita langkah kaki kiri. Memang tak ada dinding ya. Kerana Nabi SAW, kerana Nabi yu'jibuhu tayammun fi kulli syai' fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Ini hadis yang terbesar yang digunakan asas tentang menganankan dan mengirikan. Di mana hadis Muslim pada Aisyah katanya Nabi suka menganang-anangkan dalam semua perkara. Fi tana'ulihi bila Nabi pakai capal, wa tarajjulihi bila Nabi sikat rambut, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala urusan baginda. Yang ini hal yang baik-baik. Termasuk makan minum dan seumpamanya. Kata Ummu Salamah dalam Sunan Abi Daud, kana yaminu Rasulillah li ta'amihi wa syarabihi wa tuhuri. Wa kana yasaruhu lima siwa zalik. Ya. Wa kana yasaruhu lil adha wa lima siwa zalik. Kata Ummu Salamah, tangan kanan Nabi adalah untuk makan, minum dan bersuci. Berwuduk lah. Bukan bersuci tandas tu, qada hajat. Dan tangan kiri baginda untuk benda-benda azab, benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang kotor, benda-benda yang keji, dan selain daripada itu atau seumpamanya. Ya. Jadi disebut di sini tanganlah, kaki pun sama juga. Nak masuk masjid, ada nas tak Nabi masuk masjid kaki kanan? Allah Ta'ala alam, saya tak pastilah. Tapi digunakan nas yang sama. Ya. Nabi suka menganang-anangkan dalam hal yang baik. Masuk masjid baik kan? Kanan lah. Masuk rumah, kanan. Masuk ke mana-mana lah, kanan dulu. Masuk kenderaan, kanan. Bila dah masuk kanan, bila keluar terbalik di kiri pula. Cari nas. Ada tu hadis Nabi keluar masjid kaki kiri. Payah macam tu. Nak cari hadis spesifik gitu. Hadis-hadis yang am tu sudah memadai. Ya. Prinsipnya dah ada kan. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan lah, terbalik lah. Ya. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kaedah ini dan dia anggap ini sebagai kaedah syarak yang besar. Ya. Wa min qaidati syar'il mustamirrah al-bada'atu bil yamin fi ma huwa min babi tayassur wat takarrum. Ya. Telah menjadi satu kaedah syarak yang besar, benda-benda yang baik, benda-benda yang mulia, ya. Mendahulukan yang kanan. Ya. Wa makana diddahu ustuhabbu fi hal yasar. Adapun yang selain daripada itu digalakkan menggunakan yang kiri, ya. Pasal berak kiri je.
akan kanan, basuh berak kiri. So, hatta kalau kita nak basuh najis, nak basuh berak anak kita, nak basuh najis atas lantai, digerakkan tangan kiri. Siwak kanan ke kiri? Ulama khilaf. Sebagian kata kanan. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, kanan. Kerana siwak adalah ibadah. Sebagian lain pula kata 50-50 ni, kiri. Pasal siwak ni buang kotoran. Kotoran mesti tangan kiri. Ya. Basuh hidung, kanan ke kiri? Sebab kata kanan, kerana basuh hidung adalah ibadah. Wudu ibadah kan? Kanan lah. Sebab kata tak, kiri. Pasal apa? Pasal kiri, hidung ada tai hidung. Bukan najis tapi kotor. Jauh juga, jolo juga. Betul-betul, kiri. Dia standard kan kiri. Nak cari spesifik nas, Nabi ni guna tangan kanan ke tangan kiri? Tak ada. Itu yang jadi khilaf tu. Nak menentukan benda ni, nas tak ada. Habis tu nak tentukan kanan kiri, kita tentukan benda ni ibadah ke bukan ibadah, kotoran ke tidak kotoran. Ya. Ada sebagian pula kata dua-dua kita guna. Taing masuk air dalam hidung, aku guna tangan kanan. Taing keluarkan air dalam hidung atau nak korek hidung, aku guna tangan kiri. Tu pula. Betul lah ke insya-Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, berdoa lah ketika masuk kamar mandi. Ni tuan-tuan tahu semua. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dia diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Sahih Al-Bukhari. Nabi bila kerana Nabi idza dakhala khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kata Anas, Nabi bila masuk al-khala, tempat qada hajat, tandas, tempat lapang, dalam rok, orang kata dalam rok. Saya dulu keliling rumah saya, rok, tahu rok? Semak lah, hutang semak lah. Saya kecil-kecil, kalau saya berak lah semak tu, tandas ada kat rumah, nenek saya buat 2 tandas kat belakang. Tapi nak angkat air daripada telaga pergi, alamak, budak-budak berat. Jadi tandas saya pada waktu itu adalah rok sebelah rumah saya. Bukan saya seorang, makcik-pakcik, tok nenek pun pergi berak situ juga. Ya. Sebab tu dulu kita orang kalau nak masak kari ikan keli, ikan haruan, ya, dia kena campur daun kandis sedap. Pokok kandis dia panggil. Mak saya larang, jangan pergi ambil kandis kat rok tu, dia kata. Pasal kandis dia segar-segar. Pergi mana? Pergi ambil kandis kat baruh tu, dekat sawah tu. Ini memang selamatlah tu, dia tak ada baja-baja yang ni kuat baja sangat. Betul, kandis dia gemuk-gemuk. Jadi Nabi berdoa bila Nabi nak qada hajat. Wahai Tuhan, aku berlindung denganmu daripada khubsi wal khaba'is, daripada syaitan betina dan daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Ya. Ada satu lagi Nabi ajar baca bismillah. Ya, hadis Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib. Baca bismillah dulu, baru baca hak ni. Sebab tu dalam buku fiqh dia gabung. Maksud tandas dia kata baca bismillah, baru baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Jangan bismillahirrahmanirrahim pula. Itu bukan nak baca Quran. Baca bismillahirrahmanirrahim makruh, waktu tu makruh. Baca bismillah aja, bismillah. Nabi pun ajar bismillah saja. Bismillah saja, ya. Banyak zikir-zikir harian yang ada bismillah, Nabi baca bismillah saja. Sebab tu ulama bahas, boleh tak kita baca bismillahirrahmanirrahim? Sebab kata boleh lah. Apa masalahnya? Itu standard dalam mazhab Syafi'i, boleh. Kita nak makan baca bismillahirrahmanirrahim. Nak naik kereta bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa yang baik bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Walaupun Nabi sekadar membaca bismillah, tapi boleh tambah. Kalau tak boleh tambah 2 tempat. Pertama ketika nak masuk tandas, yang kedua ketika nak bersama isteri. Bismillah saja, jangan bismillahirrahmanirrahim pula. Ada sebab kata tak boleh. Ya, kerana bismillahirrahmanirrahim hanya untuk baca Quran saja. Ataupun hal-hal tertentu yang dinaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun hal-hal lain, terutama yang rutin-rutin, baca bismillah jadi panjang. Baca bismillah saja. Seumpama yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Jadi hak Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Hak Nabi baca bismillah, kita baca bismillah. Sebab rutin kan. Banyak rutin-rutin ni simple.
Sebab tu kita tengok doa masuk tandah, keluar tandah, masuk masjid, keluar masjid, naik kenderaan, keluar kenderaan. Semua hak simple-simple doanya. Bismillah pun simple juga. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah. Alhamdulillah sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Bismillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Jadi hak simple-simple, jadi amat praktikal lah kan. Tapi kalau nak tambah surah Al-Rahim tidak salah ya, tidak salah. Dia kata tak payah, bismillah aja. Hak tu je yang dinaskan. Cukup lah. Ada sebahagian pula ulama besar Syafi'i juga, nama dia Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia ulama Syafi'i hak paling besar lah, hak terkemuda. Selepas Nawawi, mazhab Syafi'i terbentuk daripada ataupun dikemaskini oleh dua ulama Syafi'i yang besar. Satu Ibnu Hajar Al-Haytami, satu Syamsuddin Ar-Ramli. Ya, dan masing-masing ada pendapat masing-masing. Seolah-olah macam mazhab Syafi'i ini terpecah pada dua. Satu mazhab Ibnu Hajar, satu mazhab Ar-Ramli ya. Ibnu Hajar kata jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Kalau nak tambah pun tambah selain bismillah. Boleh jadi bismillahirrahmanirrahim hakim, bismillahirrahmanirrahim karim, tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam lah kan. Suka hati ulama lah ya. Tapi nak cerita, saya nak bagi gambaran lah, begitulah keadaannya. Tapi bismillah dululah sekurang-kurangnya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dua kan? Kemudian bila keluar, baca ghufranak. Alhamdulillah azhaba anil azza wa afani. Dalam buku ni dia tulis ghufranak saja ya. Dia tak tulis hak lain ya. Oh, dia ambil ghufranak saja. Sebenarnya dia ada dua hadis ya. Satu hadis ghufranak yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Abi Dawud. Satu lagi alhamdulillah azhaba anil azza wa afani yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sunan Abi Dawud juga. Ya. Cuma sebagian mendhaifkan hadis Anas itu. Alhamdulillah azhaba anil azza wa afani. Itu hadis dhaif sebenarnya di sisi majoriti. Ya. Ghufranak ni sahih. Jadi digabung dua-dua lah. Ghufranak alhamdulillah azhaba anil azza wa afani. Bulan ni kita baca alhamdulillah azhaba anil azza wa afani saja kan. Lepas ni tambah lah. Itu tujuan kita belajar. Belajar tak tambah macam tu juga tak belajar. Tambah ghufranak baru alhamdulillahillazi azhaba anil azza wa afani. Masuk tanah juga sebelum ni kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tambah bismillah. Bismillah baru Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is ya. Boleh. Habis ya? Oh, dia tulis 3 je. Very simple ha? Sebenarnya banyak lagi ya. Hak sunnah sekurang-kurangnya 10. Oh, banyak. Belajar dalam fiqh lah ya. Hak lebih tu. Hak makruh saya ingat ada 6 hak makruh. Kemudian ada yang haram juga ya. Yang haram menghadap ke arah kiblat ya. Tak boleh. Atau membelakangkannya di tanah lapang. Adapun dalam bangunan yang standard dalam mazhab Syafi'i memberi kebenaran. Tapi sebaik-baiknya kalau kita nak buat tandas, tanah masjid, tanah surau, jangan bagi sama dengan arah kiblat. Kan? Macam masjid Bandar Baru tu. Dia tak menghadap ke arah kiblat, tapi dia membelakangkan kiblat. Tak boleh juga. Dalam bangunan kita standard mazhab Syafi'i okey. Kan? Tapi kalau yang belajar, kalau ada imam dia yang reti sikitlah, fiqh belajar lebih sikit kan, elakkan membelakangkan atau menghadap ke arah kiblat. Walaupun dalam bangunan. Soal dalam bangunan, dalam luar bangunan ya. Khilaflah di kalangan para ulama, tapi sebaik-baiknya elakkan. Apa masalah? Kita buat tanah yang baru. Tanah ada dalam masjid tu dia tak ada kiblat. Dia kiblat konu. Dia ada koni. Jadi dia buat tanah baru kat luar kan. Mungkin dia ingat tak boleh menghadap je kot. Tala punggung tak apa kot. Ataupun ini dalam bangunan, okey je. Tapi sebaik-baiknya, walaupun dalam bangunan, kita, tanah lah kat sana buat. Apa masalah buat bangunan baru kan? Nampak kita fakih reti lah sikit. Kerana sebahagian besar juga ulama melarang walaupun di dalam bangunan. Ya? Kerana dia ada larangan yang umum, tak bagi kita menghadap atau membelakangkan kiblat. Dan dia ada juga nas yang agak detail di mana Nabi pernah kencing membelakangkan kiblat di dalam bangunan. Ada juga nas itu. Tapi yang paling baik ialah janganlah menghadap ke arah kiblat walaupun dalam bangunan. Itu yang terbaik. Kalau kita nak buat tanda hak asing, adjust sikit, jangan bagi hadap kiblat ya. InsyaAllah next nanti kita masuk
Tajuk itulah tajuk yang ketiga tu. Apa tadi? Apa yang ketiga? Siwak dah lepas dah. Oh. Dia ulang balik wudu kat belakang. Betul-betul. Ada balik wudu. Awal dia sebut sikit, dia masuk situ sikit.